Saya mutekan mikrofon seperti biasa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amtah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah, يا عليم افتح قلوبنا فتح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi kita seperti biasa mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah banyak membantu kita dalam usaha kita untuk menguasai, memahami kalam Allah iaitu Al-Quran, agar dengan kita mengenal kalimah-kalimah dan ayat, kita boleh memahami isi kandungan ayat yang kita baca dan kita jadikan ayat-ayat itu sebagai rujukan dan panduan di dalam aktiviti-aktiviti kehidupan kita. Bila kita boleh memahami Al-Quran, nanti kita akan boleh mencari manakah ayat-ayat Al-Quran yang bersesuaian dalam konteks-konteks aktiviti-aktiviti kita yang tertentu. Okey, hari ini kita akan memulakan perkongsian kepada ayat baru. Ayat ke-10 kita telah selesai berkongsikan dulu di minggu lepas, iaitu hari Jumaat. Kita telah mengakhiri ayat ke-10. Ayat ke-10 Al-Baqarah bermula dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dan kita akan sekarang memulakan ayat baru, iaitu wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat ke-11. Sebelum tu kita imbas kembali kefahaman kita mengenai ayat yang kita telah kupaskan sebelum ni, bermula daripada ayat yang ke-8. Bahagian ayat-ayat yang kita tengah bincang ni bersabit dengan kumpulan manusia yang Allah ceritakan di dalam ayat yang ke-8, iaitu yang bermula dengan wa minan nasi. So Allah mulakan dengan wa minan nasi, dan di antara manusia. Dan di antara manusia tu Allah kata man yaqulu amanna, ada man yaqulu, dia tu, atau dia sini man ni isim mausul, tetapi dia merujukkan kepada setiap orang daripada kumpulan tadi. Dia sebenarnya merujukkan kepada mereka yang ramai, tapi digunakan dalam bentuk mufrad, mana setiap orang tu untuk yang ramai tu, sebab tu dia menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari' yang yang mufrad. Jadi dan digunakan dalam bentuk fi'il mudhari' marfu' dengan lam bari hadapan tu, menunjukkan perbuatan mereka tu bukan sekali saja mereka berkata, berterusan, sentiasa. Selagi mereka hidup pada masa tu, mereka sentiasa berkata. Mereka berkata apa? Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini perenggan yang seterusnya, iaitu mereka berkata amanna, kami telah beriman.
perbuatan mereka pada masa tu dalam bentuk fi'il mudhari', maknanya perbuatan yang berterusan. Lepas tu dia katakan amanna adalah fi'il madhi, maknanya mereka telah melakukan perbuatan beriman tu, maknanya mereka sudah beriman. Ya. Lepas tu digunakan dalam bentuk fi'il madhi, dan beriman yang biasa digunakan dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan keempat. Ya. So ini adalah fi'il madhi maklum wazan keempat. Jadi mereka mengatakan yang mereka tu telah beriman dengan Allah wabil yaumil akhir. Ada dua komponen di sini, iaitu satu komponen Allah, ya, dan satu lagi al yaumil akhir. Ya, so peranan waw ni adalah untuk menambah, ya, maknanya mereka tu mengatakan mereka beriman dengan Allah, tapi bukan Allah saja, dia ditambahkan lagi dengan hari akhirat. Sebab tu adanya waw yang ni. Waw ni kita panggil dia waw atifah. Ya. Jadi itulah apa yang mereka katakan, ya, iaitu mereka kata beriman, iaitu beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya Allah kata tidak pun. Ya, jadi ada waw satu lagi di sini, ya. Waw ni dipanggilkan waw haliyah, ya. Waw haliyah ini tadi waw atifah, yakni waw haliyah, nak menceritakan keadaan mereka itu sebenarnya macam mana. Ya, sebenarnya mereka tu Allah kata tidaklah mereka bimu'minin beriman, ya. Jadi Allah kata mereka ni claim lah, ya, mereka kata mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat, tapi sebenarnya jadi waw ni waw kita panggil waw haliyah. Biasanya kita akan terjemahkan dia bukannya dan, ya. Kita terjemah dia padahal, ya. Padahal, sedangkan. Itu dipanggilkan waw haliyah, ya. Sedangkan tidak pun mereka beriman, ya. So ini perenggan yang terakhir, wa ma hum bimu'minin, ya. So maknanya ayat ni kalau kita pecahkan untuk memahami konteks dan isi kandungannya, kita boleh pecahkan kepada empat, ya, empat bahagian. Pertamanya wa minan nasi, satu, kemudian man yaqulu, yang kedua, lepas tu amanna billahi wa bil yaumil akhir, yang ketiga, kemudian wa ma hum bimu'minin. Itulah empat, ya, cara-cara kita nak memahami Al-Quran dan juga isi kandungannya, ya. Kita kena belajar mengenal setiap kalimah di dalam tu sehingga kita boleh menterjemahkan dalam konteks ayat tu, ya. Dan kita pecahkan bahagian-bahagian ayat tu supaya apabila kita membaca tu dalam minda kita tu, kita boleh nampak dia punya susunan dia dan struktur, ya, kandungan yang Allah nak sampaikan kepada kita tu. Kemudian Allah sambung lagi, ya. Jadi sambung sini Allah kata apa? Yukhadi'unallah sekali, ya. Yukhadi'u adalah apa? Fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' bermula dengan ya ni. Ya ni kita panggilkan ya fa'il mudhari'ah, ya. Ya fa'il mudhari'ah makna dia mewakili fa'il, mewakili, ya. Dia mewakili fa'il. Siapa fa'il dia? Ialah orang yang munafik telah. Jadi pada sini kita tahu dah orang yang dimasukkan oleh Allah ni ialah orang-orang yang munafik. Itulah fa'il yang sebenarnya. Jadi dalam kalimah diletakkan ya, ya, ya dengan waw nun. Waw nun tu menunjukkan ramai lah. Ya tu ialah untuk dia, tetapi bila ada waw nun dia akan memberi erti mereka, ya. So mereka dalam bentuk apa? Marfu'. Macam mana kita mengenal marfu' tu? Huruf yang terakhir ain tu berbaris hadapan dan diikuti dengan imbuhan waw nun tu menunjukkan kalimah mudhari' ini adalah kalimah mudhari' yang marfu'. Marfu' bermakna apa? Perbuatan tu sentiasa, berterusan, ya. Jadi bukan sekali dia buat, bukan dua kali, hampir setiap kali, hampir setiap hari, ya, mereka melakukan perbuatan yang sama. Itulah fi'il mudhari' maklum marfu', ya.
Jadi apa yang mereka buat sini ialah mereka kha, dal, ain ni 3 huruf akal dia, kata dasar dia khada'a. Khada'a tu maknanya menipu. Ya. Tetapi dalam konteks fi'il mudhari' mereka menggunakan ini apa ni, yukhadi'un ni dia menggunakan wazan yang ketiga, ya. Dia menggunakan wazan ketiga, ya, dan dia memberi erti mereka cuba menipu, ya. Asalnya mereka berterusan menipu. Siapa yang mereka cuba tipu tu ialah Allah, ya. Sebab tu Allah tu mengambil baris atas baris atas menunjukkan dia maf'ulun bih kepada yukhadi'un, dia objek kepada yukhadi'un. Sebab tu tu mengambil baris atas, ya. Jadi dalam konteks ini kalau kita nak nak pecahkan kepada struktur ayat dia atau perenggan ayat tu, kita ambil sekali, ya, yang itu yukhadi'un Allah sekali dengan wallazina ni sekali dengan amanu. Dia sampai sini, itu perenggan yang pertama, ya. Jadi mereka cuba menipu Allah dan allazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Bermaknanya dalam perenggan ni ada 2 objek. Yang pertama objek ialah Allah dan objek kedua ialah allazina amanu, ya. Jadi dia ditambahkan oleh waw atifah. So kalau ada berlaku macam tu, bermakna waw ni adalah waw atifah yang menambah dan menyelaras. Ditambah item yang kedua ialah allazina amanu, ya, kepada apa? Kepada Allah. Jadi kedua-dua tu diselaraskan sebagai maf'ulun bih. Allah kita panggilkan maf'ulun bih al-awwal, iaitu yang pertama. Allazina amanu tu ialah maf'ulun bih yang kedua, as-sani, ya. Jadi Allah sambung lagi, ya. Jadi Allah kata mereka-mereka ni yang dikatakan dalam ayat ke-8 tu, apa mereka buat? Mereka cuba menipu Allah, ya, dan juga orang-orang yang beriman. Tapi Allah kata wama yakhda'un, ya, tidaklah mereka menipu illa, melainkan anfusahum, ya. So ini satu perenggan yang kedua, iaitu perenggan yang kedua. Maknanya apa buatan mereka menipu tu sebenarnya tidak berjaya, ya. Dia tidak berjaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi apa yang berlaku? Mereka sebenarnya adalah menipu diri mereka sendiri. Sebab itulah sim ni berbaris atas ni, ya, menunjukkan diri mereka itu, anfusahum tu adalah objek kepada perbuatan mereka sendiri, ya. Maf'ulun bih kepada kalimah yukhadi'una ni, ya. Tengok yukhadi'una masih lagi ciri-ciri yang sama, ya, iaitu yahda'una, ain berbaris hadapan diikut dengan waw nun. Maksudnya perbuatan tu ialah berterusan, sentiasa melakukan tu. Maknanya mereka tidaklah mereka menipu, ya, illa, melainkan illa tu kita sudah belajar adalah harfun istiqnas, ya, harfun istiqnas. Maknanya apa? Ya, kecuali ataupun melainkan, ya. Jadi tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Maknanya perbuatan yang mereka buat laku itu akhirnya mereka menipu diri sendiri, ya. Dan Allah sambung dengan wama yash'urun, ya. So wama sini dengan wama sini ialah, yang ni waw atifah, ya. Waw atifah sebab ada tambahan nanti, ya, yukhadi'un Allah wallazina amanu wama, sorry, ini waw istinafiyah, ya. Dia menyambung cerita ni, tetapi sini waw ni adalah waw haliyah, ya, sebagaimana tadi wama hum bimu'minin, ini waw haliyah, yang ni pun waw haliyah juga, ya, yang nak menunjukkan keadaan mereka, ya. Keadaan mereka tu apa?
tidak menyedari, wama yash'urun, ya, mereka tidak menyedari yang perbuatan mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri, ya. Itulah ayat ke-9. Lepas tu Allah sambung lagi nak menceritakan tentang orang-orang munafik ni. Allah menceritakan tentang mereka ni, Allah kata fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya, dalam bentuk yang nakirah sebab Allah tak specify penyakit apa, ya. Kita pun tak tahu penyakit yang mana satu dia secara umum, ya, tapi biasanya dia bersangkut paut dengan penyakit hati ni ialah penyakit spiritual lah, penyakit batin, ya. Jadi Allah kata dalam hati mereka tu terdapat penyakit, satu penyakit. Fazada, apa yang berlaku? Allah kata fazadahumullahu marada. So yang ni biasanya kita akan baca sekali lah sampai ke marada tu, ya. So kalau kita nak pecahkan kepada bahagian-bahagian ayat, ya, yang ini ada fazadafa ni fa istinafiah, harfun ataf kita panggil kan, harfun ataf, ya. Maka nak menyambung cerita dia. Jadi zada ni ialah fi'il madhi maklum wazan satu yang bererti menambah, ya, telah menambah zada sahaja, ya. Nah, siapakah yang melakukan perbuatan telah menambah tu? Ialah Allah sini. Allah tu adalah fa'il dia, subjek dia yang melakukan perbuatan tu, ya. Dan siapakah yang dikesankan perbuatan tambahan tu ialah hum, yani. Jadi hum adalah objek, ya. Allah adalah subjek, hum adalah objeknya yang terlibat dengan perbuatan Allah tu dilakukan kepada siapa? Menambahkan mereka. Jadi mereka tu menjadi maf'ulun bih, ya, objek. Okey. Jadi apa yang ditambahkan kepada mereka ni iaitu marada, ya, penyakit. Penyakit tadi yang diceritakan dalam maradun ni sekarang ni sudah menjadi berperanan sebagai objek, ya. So mana dalam rangkaian fazadahumullahu maradun ni ada dua objek. Satu objek hum ni kita panggil dia maf'ulun bih yang indirect, ya, yang tidak secara langsung. So apakah objek yang secara langsungnya? Ialah marada ni, yang maf'ulun bih as-sani itu menjadi objek yang dilakukan perbuatan ke atasnya secara langsung, ya. Tapi dia melibatkan hum ni, ya, juga objek. Jadi hum tu kita panggil dia objek yang tidak secara langsung, ya. Dia ada objek yang dipanggil, bahasa Inggeris dipanggil direct object dengan indirect object. Dan Allah sambunglah, ya, walahum azabun alim, ya. Jadi disebabkan fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan, ni cerita yang pertama ni. Jadi berlakulah mereka itu ditimpa azab, maknanya Allah mengazab mereka, ya. Jadi waw ni kita boleh kenalkan dia sebagai waw sababiah, ya, sebab dia melibatkan hasil perlakuan cerita-cerita sebelum tu menyebabkan dia apa? Mendapat azab ni. Walahum azabun alim. Sampai sini, ya. Ni sampai sini. Itulah hasil dia, ya, daripada perenggan ke satu dan dua tu menyebabkan mereka mendapat azab yang pedih, dan azab pedih itu adalah kerana apa?
kerana perbuatan mereka, iaitu bima kanu yakzibun, ya, bima kanu yakzibun. Kita padamkan dulu yang lain-lain tu, ya, untuk beri laluan penerangan kita selepas tu, ya. Okey. So diakhiri dengan perenggan bima kanu yaksibun, iaitu dengan apa kanu yaksibun. Bila kanu yaksibun tu dia menunjukkan apa? Perbuatan tu telah berlaku masa yang lampau, ya. Tetapi semasa perbuatan yang dilakukan masa lampau tu, perbuatan tu berterusan dilakukan. Itulah kanu yaksibun. Bila ada kalimah kanu, kemudian fi'il mudhari' yang marfu' bermakna peristiwa tu sudah berlaku lama, pada satu masa dulu, ya. Tetapi pada masa dia berlaku, mereka-mereka yang melakukan perbuatan itu melakukannya secara berterusan. Sebab tu dia mengambil fi'il mudhari' yang marfu', ya. Dan kanu yaksibun ni kita boleh lihat juga dari segi konstruknya, ya, dari segi pembangunan ayat. Yang ni dipanggilkan ayat kana, ya, ayat kana. So bila ada ayat kana, mesti ada isim kana dan juga khabar kana, ya. So manakah isim kana? Ya, iaitu yang waw dan alif ziyadah ni, yang ni adalah isim kana. Waw dengan alif ziyadah ni sekali, ya. Itu dipanggilkan isim kana. Kananya mana? Kana yang ni lah. Yang kanu tu bila bertambah dengan waw alif ziyadah, dia jadi kana tambah waw alif ziyadah, jadi kanu. So yang pertama tu adalah apa tu? Kana, ya. Kalimah kana. Jadi waw al-ziyadah ialah isimnya, dan yakzibuna ni ialah khabar dia. Khabar kana dalam bentuk jumlah. Dia panggil dalam bentuk ayat, ya. Kalau fi'il mudhari' yang lengkap, dia juga boleh berfungsi sebagai ayat yang lengkap, ya, sebab dia ada pelaku dia, ada perbuatan dia, dan ada masa dia. Dah cukup lengkap, ya, untuk menjadi satu ayat. Jadi khabar sekarang ni mengambil bentuk apa, dipanggilkan ayat, iaitu jumlah, ya. Jumlah ni boleh berlaku dalam berbagai bentuk lah, ya. So bentuk di sini ialah bentuk fi'il mudhari'. Okey. Okey, dan seterusnya sekarang ni kita akan menyambung dengan wa iza qila lahum, ya. So kita masuk ke ayat ke-11. Ya, hari ini kita akan mula melihat, ya, ayat kalimah-kalimah dan ayat ke-11 sampailah qalu innama nahnu muslihun, ya. Bermula dengan wa iza qila lahum, masih lagi mengenai orang yang sama, iaitu kumpulan-kumpulan manusia yang mengatakan mereka beriman, tapi sebenarnya mereka tidak beriman, ya. Jadi Allah sambung lagi cerita mereka ni. Jadi bila Allah sambung, jadi waw ni adalah dipanggilkan waw atifah, ya. Waw istinafiyah, yang ni, ya. Dia menyambung cerita. Cerita apa? Ayat 10 adalah satu cerita, ya. Walaupun kita pecah-pecahkan tadi, terdapat beberapa senario, tetapi dia adalah satu cerita. Bagi ayat 10, jadi Allah nak tambah lagi, ya, cerita seterusnya. Jadi waw ni adalah waw, kita panggilkan waw penyambung cerita. Arab panggil dia waw istinafiyah, ya. Nanti kita akan kupaskan secara detail. Hari ini kita nak imbas saja, melihatnya dan secara imbasan apakah ayat ni, ya. Kemudian iza adalah kita panggil dia ialah isim dzaraf zaman. Isim yang mengaitkan masa, ya, itu dia, ya.
masa, dan biasanya kita terjemahkan sebagai apabila ataupun ketika dan apabila, ya. Jadi ini Allah nak beritahu kita mereka ni ditegur oleh Allah, ya. Ditegur. Allah kata wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ya, dikatakan mereka tu maksudnya teguran lah, ya. Allah menegur mereka pada masa tu, of course lah, melalui Nabi kita lah, ya, Nabi Muhammad, menegur perangai-perangai mereka ni, ya. Kenapa teguran ini? Allah kata la tufsidu fil ard. Ini teguran dia lah, ya. La tufsidu fil ard. Janganlah kamu, ya, membuat kerosakan. Ini tufsidu ni daripada tiga huruf dia fa sim dal. Fa sim dal, ya. Fa sim dal, kata dasar dia lah fasada. Fasada maknanya membuat kerosakan. Jadi bila kita jumpa kalimah, tuan-tuan, apabila jumpa la, kemudian kalimah selepasnya bermula dengan huruf ta, ya, dan konstruk kalimah selepasnya adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Jadi kalau jumpa la dan ikuti dengan fi'il mudhari' bermula dengan ta kepada fi'il mudhari' itu, ini menunjukkan kata larangan, ya, fi'il nahi dipanggil. Jadi la dengan ta ni berarti janganlah. Itu larangan, ya. So larangan apa yang Allah katakan apabila dikatakan kepada mereka tu, janganlah kamu semua, kamu semua tu mana kita dapat kamu semua, ya, ialah ini fa'il dia ta, ya, dan diikuti dengan waw alif ziyadah belakangnya. Itu menunjukkan kamu tu adalah ramai, ya. Jadi Allah address direct kat dia ni. Jadi Allah kata janganlah kamu semua membuat, ya, kerosakan. Kerosakan di mana? Fil ardi, ya. Fi biasanya makna dia dalam, ya. Tetapi dalam konteks ni bukannya dalam lah, ya. Makna dia di bumi. Fil ardi, yang ni adalah rangkaian ni kita boleh kenal sekarang. Rangkaian tu ialah jar wa majrur, ya. Jar wa majrur lah, sebab tu dha tu mengambil baris bawah ni, ya, sebab ke kalimah fi, ya. Jadi Allah katakan kepada mereka ni, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerosakan di bumi, ya. Jadi apa yang berlaku apabila Allah tegur mereka jangan buat kerosakan? Jadi bukannya dia nak menerima secara positif, ya, tapi dia membantah, ya, ataupun menafikan kebenaran setakat ini. Jadi dia mereka membalas, ya, dengan mengatakan qalu, ya. Qalu ni asalnya berkata, mereka berkata, ya. Itu dia punya generik lah, ya. Tetapi dalam konteks ni kita boleh terjemahkan sebagai apa? Mereka menjawab. Mereka menjawab sebab dia respon dia, ya. Kalau kita buatkan arrow ni, ya, dia menjawab untuk merespon apa yang Allah tegur tadi, yang ni, ya, la tufsidu fil ard, ya. Jadi mereka menjawab, bukannya hanya mereka berkata, ya. So berkata tu sudah betul, tapi untuk lebih tepat konteks tu mereka menjawab, ya. Menjawab tentang teguran Allah yang mengatakan la tufsidu fil ardi. Okey, jadi so ini mereka menjawab. Apa mereka jawab? Innama nahnu muslihun, ya. Sesungguhnya kami, nahnu tu ialah kami, muslihun. Muslih ialah yang soleh, daripada lamha tu bermakna orang-orang soleh lah. Kita tahu orang soleh ni orang yang kuat ibadat semua tu kan, ya.
Tapi dalam masuk konteks ini dia masukkan ialah kami melakukan perbuatan yang baik, ya, yang baik dan baik bagi diri kami dan baik untuk ke semua orang. Itulah muslihun, ya. Jadi bukannya mereka nak menerima teguran daripada Allah tu, ya, tetapi mereka membalas, ya, membalas dengan jawapan yang tidak benar, ya. Sebab mereka kata mereka tu adalah orang-orang yang muslih, tapi tidak, ya, dan tidaklah mereka orang yang muslih. Ya, kalau muslih tidak berlaku apa? Betul. Ya, Tufsidu kat situ dia la tu dia nahi ya, larangan. panggil nahi. Oh, jadi tufsidu tu dia buang nun lah. Sebab Majzum. bila larangan, perbuatan tu belum berbuat, so dia Hmm. tak boleh pakai nun, ya. Sebab Ah, kalau nun, perbuatan yang sedang berlaku. So hmm. sedangkan dia perbuatan ini belum berlaku. Dia melarang, maknanya perbuatan tu belum berlaku. Jadi dia kena gunakan waw alif ziyadah. Jadi Ya. status dia majzum ke apa tu? Dia majzum. Okey. Okey, caranya ialah saya tahu, ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan mengikut kelas Arab biasa, biasanya cikgu tu akan mengajar gugurkan nun, ya. Gugurkan nun. Tidak ada nun. Saya tak recommend cara tu, ya. Sebab Hmm. rasional dia tak berapa apa, ya. Uh, kita mengenalnya dengan imbuhan, iaitu waw Oh. alif ziyadah, ya. Berbanding dengan waw nun. Caranya kita nak membezakan konteks fi'il mudhari', ya, ialah di hujung ni kita tak payah kata nun gugur, ya. Kita kata mudhari' itu ditambah dengan waw nun apabila konteks dia marfu'. Maknanya ini adalah fi'il mudhari' marfu'. Bila dia jamak, dia menggunakan waw nun. Tetapi apabila dia majzum, perbuatan tu belum berlaku, kita gunakan imbuhan waw alif ziyadah. Itu cara dia, lebih kemas, ya. Saya tengok apa, kita kalau buat cara ni dia lebih kemas. Maknanya kita faham kalau dia majzum tidak boleh menggunakan waw nun. So dia kena gunakan imbuhan yang lain. Sebab waw alif ziyadah ni imbuhan apa tu? Imbuhan kepada fa'il dia. So kalau majzum, fa'il dia kena gunakan waw alif ziyadah. Kalau marfu', ya, imbuhan fa'il itu gunakan waw nun. Itu caranya, ya. Macam inilah. Waw nun kenapa? Ya, sebab dia dalam mudhari' itu dalam keadaan marfu', yang ditandakan dengan baris hadapan, ya. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, walaupun baris hadapan, tapi asalnya bukan baris hadapan, asalnya adalah sukun. Kalau tidak ada waw nun ni, kalimah ni jadi la tufsid. Ya, la tufsid itu menunjukkan perbuatan tu belum berlaku, perbuatan yang dalam bentuk larangan. Ya, tetapi di sini kalau kita tidak ada waw nun mufrad, dia memang marfu'. Kanu yak zibu, memang ba tu baris hadapan, sebab dia dalam keadaan marfu'. Ya, di sini dia bukannya marfu', dia majzum. Ya, so bila nak menjamakkan dia, marfu' tambah waw nun, kalau majzum tambahkan waw alif ziyadah. Ya, itu cara bagi saya, itu cara yang lebih kemas, ya, supaya kita nampak perbezaannya terus, ya. Yang ni marfu', yang ni majzum. So dalam konteks larangan, memang status semua kalimah larangan dengan kalimah amar, fi'il amar dan fi'il nahi, ya, dia mesti mengambil status yang majzum. Dia tak boleh mengambil marfu'. Jadi bermakna manakah fi'il nahi dia? Fi'il nahi itu keseluruhan ni.
Ini fi'il nahi dia. Yang ini adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' majzum. Okey, so nanti kita akan belajar bila kita pecahkan komponen ni, kita akan boleh terangkan fi'il nahi terdiri daripada dua komponen. Ya, dia konstruk dia terdiri daripada dua komponen. Kalau ambil satu, dia mesti ada la nahi. Dia mesti ada la nahi. Kemudian komponen kedua ialah fi'il mudhari' majzum. Itulah. So kedua-dua tu, komponen tu akan bergabung menjadi fi'il nahi. Ya, itu apa? Ya, untuk mengenal pasti macam manakah fi'il melarang yang berlaku di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey, kita untuk hari ini kita sampai di sini dulu dan kita akan sambung besok. Besok kita akan lihat perenggan demi perenggan dan kita akan lihat kalimah demi kalimah lah untuk memastikan kita betul-betul mengenal ya kalimah-kalimah tu sebelum kita membuat terjemahan dia ya. Saya biasanya QHS Academy ni kita mahu tuan-tuan mengenal kalimah sebelum membuat terjemahan. Jadi terjemahan tu datangnya daripada memang kita kenal kalimah tu dan kita beri makna dia. Bukannya kita baca terjemahan dan hafal terjemahan ya. Sebab kalau kita hafal terjemahan tu kemungkinan besar kita tak mengenal kalimah. Ya. Jadi kita hanya mengenal tapi kita tidak faham kenapa ya terjemahan tu dilakukan. Yang berbeza sekarang ni kita mengenal kalimah dan kita yang terjemahkan. Bila kita terjemahkan barulah kita faham ya kenapa, apakah isi kandungan dalam ya ayat itu, insya-Allah ya. Okey, untuk hari ini kita berhenti di sini dulu dan kita akan sambung besok ya. So hari ini tidak ada apa yang kita perlu simpan lagi. Ya, kita akan menggunakan bahan yang sama besok dan untuk perbincangan seterusnya kita akan bantu seperti biasa dengan menggunakan Lexilogos ya untuk membuat penerangannya, insya-Allah. Assalamualaikum doktor, nak tanya. Ya. Nak tanya sikit. Tak apa. Tu yang tadi, kalau dia pakai fi'il amar, kalau la tufsid tu untuk bukan apa jamak. Kalau untuk jamak macam mana? Tak ada waw li ziyadah dan ni sukun. Maksudnya itu bukan Kamu- jamak kan? Atau la tufsid. Kalau Bukan dalam jamak. seorang. Seorang lah. Kamu tu seorang. ramai? Kalau Kalau ramai ramai tambah tu waw li ziyadah ni jadilah kamu semua. Jadi kalau untuk amar, Amar, untuk Kalau- fi'il amar kat situ. kalau Amar dia tak ada la. La ni melarang. Kalau amar dia tak ada larangan ke? Amar ada kan? Amar dia berlawanan dengan larangan, tak boleh, dia lain. Oh, jadi kat sini untuk fi'il mudhari' sajalah. tu. Amar dia fi'il apa ya? Dia fi'il amar lain, dia bukan fi'il mudhari'. Kalau bentuk nahi baru dia menggunakan fi'il mudhari'. Untuk amar pun. Tidak, kalau amar digunakan fi'il amar. Amar memang ada jenis dia fi'il amar. Tapi nahi dia tidak ada jenis nahi. Dia ada nahi itu adalah fi'il mudhari' dengan gabungan la nahi. Barulah dia terbentuk fi'il nahi. Ya, kalau kita tengok apa tu? Amar tak ada lah kat situ. Tu yang saya tanya tu. Pasal amar tu jangan arahan melarang kan? Maksudnya boleh. Amar bukan larangan. Amar menyuruh. Terbalik. Menyuruh. Ya, kalau saya kongsikan apa nanti kejap. Ni masih berkongsi ya. Cuba tengok ini apa? Jenis ya. Fi'il amar. Amar memang ada bentuk fi'il amar. Kalau maknanya kalau nak menggunakan menyuruh, dia akan menggunakan acuan fi'il amar ni lah. Okey. Tetapi bila fi'il nahi, dia adalah bentuk apa?
La dengan fi'il mudhari' yang majzum. Ini semua ni mudhari'nya sebenarnya. Ya, jadi dia kena ada dua komponen itu untuk menjadikan fi'il nahi. Ya, kalau tengok taf'al ni ya, dia adalah sebenarnya yaf'alu ni ya dimajzumkan. Dan syarat kedua ialah pelaku dia mesti ta, dia tak boleh ya lah. Sebab melarang mesti orang kedua. Sebab tu digunakan ta ni untuk kamu. Jadi ini semua ni bentuk mudhari' ni ya. Sama dengan ni. Yang ni taf'il ni asalnya ialah yaf'il. Taf'ul ni asalnya yaf'ulu. Yang diubah suaikan supaya dia menjadi mudhari' majzum. Tambah la, jadilah dia fi'il nahi. Jadi kalau nak amal dia tak ambil bentuk mudhari' ya. Amal ni memang ada bentuk dia sendiri. Dia punya acuan dia sendiri. Okey, macam tadi la tufsidu tu sebenarnya dia mengambil acuan apa? Yang ni ya, la tuf'il ni. La tufsid ialah masihlah fi'il nahi tu. la tuf'il tambah wa lidada la tuf'ilu. Kalau Jadi amal dia dia ialah yang ni. Ni fi'il amal wazan keempat. Af'il. Tapi tak boleh lah untuk fasada tak boleh lah. Membuat kerosakan kita tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh amal ya. Itu hanya berlaku dalam fi'il nahi saja. Tapi kalau katakan untuk suruh dia berbuat kebaikan, gunakan yang ni boleh. Aslih. Sod lam ha. Itu amal. Buatlah kebaikan. Aslih. Kan ya. Tapi tufsidu gunakan nahi lah. La tufsidu. Kalau ramai, aslihu. Itu amal. Doktor nak tanya, Ya. saya dah download Al-Quran Tafsir by Words tu, Okey. tapi saya tak dapat page yang macam doktor sekarang pasang ni. Yang jenis bersambung ayat-ayat dia. Saya dapat semua yang perkata bila saya tengok dia punya ikon untuk yang tu kemungkinan window download tak yang ni saya. saya download yang ni ya ni. Okey, yang ni boleh tapi dia tidak selengkap yang satu lagi ya. Yang ni kita kena download menggunakan tengok atas ni ya. Sebab dia ni Android. So sebelum kita nak download yang ni, kita kena install ni dulu. NOX ni. Knox Simulator ni. Ya, Knox Simulator ni sebenarnya video player ya. Sebab yang ni dia software ni dia macam dia karakter dia macam video jugalah ya. So dia Android. Jadi untuk menjalankan Android kat Windows ni kena kena install ni dulu. Lepas install ni baru download Android Quran ni melalui dia. So baru jadi dapat. Knox ni ialah apps lah. Apps yang saya kena download jugalah. Yang saya install, kena install. Knox bukannya, dia bukan app lah. Dia driver. Jadi saya nak dapatkan dekat mana? Website. Kat Google tu tekan type je Knox Simulator kan. Okey. Dah keluar dan download tu dulu. Baik. Okey. Dia bukan app, dia driver ya. Dia ambil kat website boleh. Jadi kalau saya dah guna yang tu, kira saya delete yang lama, yang sebelum ni dia tak ganggu lah ya, doktor? Dia tak ganggu. Macam saya pun ada dua ya. Jarang-jarang saya pakai yang ni lah. Sebab saya biasa nakkan dalam paparan ayat ni ya, tanpa terjemahan, tanpa perkata tu dalam macam dalam Quran lah. Ya. Dan dia ada feature-feature lain yang ada di sini dan tidak ada di dalam, sebab yang ni dia kira limited ya, sebab dia download secara Windows, jadi dia tak boleh nak masukkan semua feature-feature dia tu dalam ni.
So kalau boleh download yang ni lebih baik lah. Ya. Okey, terima kasih doktor. Okay, sama. Okey, itu saja untuk perkongsian kita pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Besok kita akan mula mengenalkan setiap kalimah di dalam ayat itu, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor.